Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Allah izinkan kita lagi sekali bersiaran pada malam yang penuh barakah ni. Minta maaf tadi ada gangguan teknikal sedikit. Allah izinkan untuk kita relive semula. Alhamdulillah. Bantu sebarkan insya-Allah. Pada malam ni kita akan sama-sama bertakbir. Kita berada di malam yang penuh barakah, malam Aidul Adha. Dan kita dah masuk wakit setempat, dah masuk 10 Zulhijjah. Adapun di Arafah masih lagi berwukuf. Ada kurang lebih masa dalam 2 jam lagi. Bermula dari Zuhur sehinggalah gelincir matahari yang nanti nak masuk ke 10 Zulhijjah. Jadi alhamdulillah sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, kita duduk dalam suasana majlis ilmu ini. Kita berada di malam yang penuh barakah. Kita berada duduk dalam suasana majlis ilmu. Niatkan kita nak menuntut ilmu, insya-Allah. Kita tak nak beribadah mengikut event tertentu. Kita nak ada istiqamah walaupun ada bagaimana keadaan, kita nak istiqamah insya-Allah. Kita nak hidupkan malam ini dengan majlis ilmu. Menuntut ilmu adalah satu tuntutan yang sangat besar. Kita akan gunakan masa yang ada tak lama insya-Allah. Kita akan sama-sama bertakbir. Kita bertakbir bersama-sama insya-Allah dan kita lazimi dengan bacaan surah Al-Hadid dan kita tutup dengan surah Al-Mulk dan saya akan sentuh beberapa tajuk insya-Allah, topik yang berkenaan beramal kerana mengenal insya-Allah. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu taala, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, antara 5 malam yang mustajab doa itu pertama malam Jumaat, malam raya yakni Aidul Fitri, kemudian malam Aidul Adha, kemudian Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Dan kita berada di malam Aidul Adha. Kita berada di malam Aidul Adha. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, insya-Allah mari kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan sama-sama kita bertakbir, bertakbir bersama-sama. Antara amalan yang dituntut pada malam ini adalah membesar, memuji-muji Allah SWT. Kelebihan yang besar pada Aidul Adha ini adalah kita bertakbir, memuji-muji Allah SWT bermula pada malam ini. Daripada subuh tadi, sebenarnya takbir muqayyad dipanggil. Takbir muqayyad lepas subuh setiap waktu. Takbir mursal, yakni mursasal ni, yakni bermaksud bila masuk 10 Zulhijjah, terus bermula 10, 11, 12, 13. Baik, jadi sidang jemaah mungkin Allah SWT. Dengar kuliah sambil ngemah dapur, tak apalah apa yang anda kena buat. Sambil perkara lain, utama menuntut ilmu. Baik, jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair, mari kita sama-sama mulakan dengan bertakbir bersama-sama. Yang di rumah, mari kita panggil sanak saudara, keluarga semua. Maknanya ada lah. Duduk sama-sama. Dan kalau di sana, di Mekah, antara yang dituntut itulah bertalbiyah. Bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamdak wan ni'matak laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah ni di sana. Kita di sini bertakbir kita insya-Allah. Khair, mari kita sama-sama bertakbir dengan niat nak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Alhamdulillah, Alhamdulillah telah selesai kita bertakbir sebentar tadi dengan backup daripada yang bertanya tadi, ya, anak-anak yang Allah anugerahkan dengan anak buah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, perbanyakkan takbir, membesarkan Allah SWT dari konteks merasakan supaya
datang dalam hati kita ni, ta'zim, menghasilkan kebesaran Allah SWT. Khair. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Baik, insya-Allah kita meneruskan kajian ilmu kita ini. Baik, untuk malam ni saya serahkan kepada anda semua untuk meneruskan bacaan nanti surah Al-Hadid malam ni saja, dan besok insya-Allah kita akan berjemaah baca, dan saya nak terus kepada menuntut ilmu ni insya-Allah. Dan cuma tutup, kita akan tutup dengan surah Al-Mulk insya-Allah ya. Baik, jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, beramal biar kerana mengenal. Baik, antara perkara yang ditekankan di dalam ibadah itu adalah melakukan seluruh tuntutan, suruhan dan meninggalkan larangan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu sekarang ini sambil anda mendengar, kalau boleh beri masa sekejap, dan kita masih ada masa untuk berada pada, kita niatkan untuk berada di Arafah, wukuf, masih ada masa. Dan kita juga berada di malam yang mustajab doa. Ni kita berada di dalam taman syurga majlis ilmu. Niatkan insya-Allah. Apa yang kita bincangkan? Apa yang kita nak tekankan? Yang pertama, kita nak benar-benar tanda kita mengenal itu adalah kerana kita takut. Mengenal itu adalah dengan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkata, "Ustaz, bagaimana tanda takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana takut dengan Allah?" Kalau kita lihat ulama Al-Imam Ghazali rahimahullah taala, Hujjatul Islam, menekan ke antara permulaan gerbang pintu utama untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan pintu takut, khauf. Baik, takut ini adalah dengan, bila kata contoh, kita mengenal dengan kekuasaan Allah. Datang dari hati kita dengan ilmu, kita takut bukanlah seperti mana kita takut dengan makhluk. Kalau kita takut dengan makhluk, kita akan melarikan diri daripada makhluk tersebut. Contoh, takut dengan, kita ambil takut adat harimau, contoh. Bila takut dengan adat, maka kita akan lari daripada harimau itu. Bila kita takut dengan makhluk, maka kita akan menjauh daripada perkara yang kita takut. Tapi berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita takut kepada Allah, kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita melakukan amalan yang pertama adalah kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan apa? Dengan kekuasaannya, dengan kebesarannya. Sebab itu kita bertakbir pada malam ini. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa yang kalau kita lihat bagaimana kalau kita lihat perjalanan sang salib, yakni hamba-Nya yang menuju dengan nak mendekatkan diri, takarrub, yakni korban juga bermaksud qarib, yakni nak mendekatkan diri kepada Allah. Itu bermula dengan takut kepada Allah SWT. Takut Allah tidak terima segala amalan. Takut dengan ancaman yang Allah mengatakan, inna azabi lasyadid, azabku amat pedih. Inna azabi lasyadid. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Azab, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati itu ada penyakit, Allah tambah lagi sakit dengan sakit. Jadi ketakutan yang dimasukkan ini adalah melalui ilmu yang kita pelajari. Sebab itu bermulanya agama itu adalah dengan mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Mengenal kekuasaan Allah SWT. Mengenal melalui kejadian-kejadian yang Allah jadikan. Saya kalau dengan anak-anak, dengan peringkat, orang kata apa, kanak-kanak lah, kanak-kanak kan. Kalau kita nak ajar macam mana nak takut Allah. Budak-budak lebih faham nak takut Allah daripada bapak budak. Bapak budak ni dah macam-macam takut dah. Dah macam-macam takut dah. Dah tertukar-tukar. Takut yang diharuskan, malah jadi takut yang wajib. Dia tertukar-tukar. Dia takut ni perasaan, tuan-tuan. Bila takut perasaan yang tidak dikawal dengan iman, jadi takut dia terbawa-bawa kepada kebatilan. Benda yang tak patut takut pun kita takut. Itu bahaya. Tapi budak-budak ni, kanak-kanak ni, sebagai contoh lah. Bermula dengan, kalau saya lihat, umur 3 tahun tu dah faham dah. Umur 3 tahun tu dia dah boleh tangkap dah apa makna takut. Bagaimana cara dia? Cukup kita mengenalkan kepada mereka ciptaan Allah. Ciptaan Allah.
Sebagai contoh, saya perkenalkan mereka itu dengan api. Sebab ini ada dalil apabila Allah kata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Jadi maknanya sebagai contoh, saya ambil api. Saya kata dekat kanak-kanak, ataupun yang kalau program tu yang bawah, ialah umur darjah 1, darjah 5, darjah 6 kan. Lepas tu umur 3 tahun ni. Kita perkenalkan mereka dengan ciptaan Allah Ta'ala, kita ambil api. Api ni, tak ada siapa berani. Saya cakap ambil api, ambil lighter, letak jari, letak tangan, lalu atas api tu berhenti 30 saat. Tak ada siapa nak berani buat. Takutlah katanya. Ambil je lah. Ambil api, letak. Ramai anak takut hantu. Siapa ngajar takut hantu tu? Budak-budak dia akan terima je apa yang dia ajar. Siapa yang ngajar takut hantu? Turun-temurun lah. Sebab tu kena betulkan balik. Jadi kita bawa anak-anak ni untuk benar kefahaman. Tapi mestilah diajar oleh orang yang lebih faham tentang makna sebenar. Takut. Jadi api pun kita tak mampu nak lawan api. Maka pencipta api lebih dahsyat. Kita cakap macam tu. Kalau hantu tadi, tak apalah nak raikan hantu. Hantu ada pencipta hantu. Maka kalau hantu pun dah takut, penciptanya lebih takut. Jadi, yang mencipta lebih hebat daripada ciptaan. Api tidak terjadi sendiri. Api dijadikan. Sebab apa api? Api komponen yang senang untuk ditakutkan. Sebab tu Allah SWT memberi peringatan dan ancaman tentang azab api neraka. Peringkat kanak-kanak ni dah sepatutnya dah tahu dah tentang neraka ni. Syurga neraka. Itu nama mengenal. Supaya kita buat sesuatu perkara tu, kita faham apakah natijah. Memang setiap amalan yang kita lakukan itu menuju kepada syurga. Semua amalan tu menuju kepada syurga. Kita jangan terkeliru dengan perbahasan tak semestinya solat masuk syurga, tak semestinya pergi haji masuk syurga, tak semestinya buat baik masuk syurga. Jangan terkeliru dengan perbahasan begitu. Itu kerana orang yang buat itu tidak benar-benar buat kerana Allah. Itu saja. Kalau benarlah pergi kerana Allah, contoh pergi haji, betul-betul niat kerana Allah, tuan-tuan, habis. Boleh ke tunjuk gambar syaitan ke anak-anak? Pernah jumpa ke syaitan, Siti Dijah? Nak tunjuk gambar syaitan tu pernah jumpa ke? Benda yang tak ada, tak perlu nak diada-adakan. Saya ngajar kat budak-budak, kat anak-anak saya cakap benda syaitan, mereka faham. Dan kita ambil gambaran syaitan ni dengan sifatnya cukup. Apa dia? Api. Jadi marah itu, kalau dibawa kepada marah yang tidak membawa kepada agama, maka marahnya itu adalah mengikut hawa nafsu, syaitan. Bergaduh, nakkan barang, bergaduh nakkan dunia, kan? Bergaduh-gaduh, tak dapat giliran, bergaduh-gaduh tak nak bagi giliran, bergaduh-gaduh tak nak bagi kahwin. Itu semua sudah. Tadi tengah hari tadi petang, Allah izinkan saya buat live tadi kan, untuk khutbah terakhir bersama dengan isteri-isteri saya. Ada yang kata, Ustaz jangan tunjuk isteri, tak payah nak nasihat saya. Tu ayat dia. Memang kita mengajar macam mana nak jaga perkara-perkara yang membawa pada fitnah ini. Kadang-kadang takut ini, dia membawa kepada perkara-perkara yang kerosakan yang besar tanpa sedar. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, syaitan kartun pun kadang tak tepat pun. Kita hanya menggambar-gambarkan, tidak mengikut pada spek yang sebenar. Lebih baik kita jangan menggambar-gambarkan mengikut pada keadaan yang tidak jelas. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau kita lihat sidang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu mengenal. Jadi mengenal itu adalah kembali kepada bagaimana kita nak menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kalau kita lihat di sini,
Kalau kita lihat di sini, Allahumma shalli ala Sayyidina. Bila sebut beramal, biar mengenal. Beramal itu biar mengenal. Baik. Bila beramal biar mengenal, mengenal itu tentang mengenal Allah. Khair. Tentang Allah lah. Janganlah beramal nak dikenal. Salah. Ini salah. Okey. Bila kata nak mengenal Allah, itu melalui, kalau kita lihat surah Al-Alaq, surah Al-Alaq ayat 1 itu. Kalau kita lihat bagaimana untuk memperkenalkan dengan ciptaannya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Baik, maka di sini kaedah bila kata mengenal ini mesti datangnya dengan bila melihat kepada kejadian. Kejadian alam, kejadian setiap perkara yang Allah jadikan. Maka terbit di dalam hati kita ta'zim, rasa ta'zim. Itu kena ada. Sebab tu kita takbir pada malam ni, kita nak lahirkan rasa ta'zim dengan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betulkan Siti Dija, betulkan. Dan semua. Kita tak nak takut-takutkan dengan, jangan takut-takutkan anak dengan diri kita ni. Tak perlu. Anak-anak tak perlu diajar untuk takut dengan mak ayah. Takutlah dengan Allah. Maka datanglah hormat dengan mak ayah. Jangan lagi ajar benda yang bersalahan. Kita dah masuk malam ni malam Aidul Adha. Bagaimana kita la syarikalah. Hari di wukuf. Di Arafah antara amalan zikir. La ilallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Mari kita, supaya kita nak takbir ni. 4 hari lagi kita nak takbir ni. Jangan main-main tuan-tuan. Jadi kita nak takbir dengan rasa ta'zim. Ta'zim ni, kalau kita baca tentang kalimah lam tu. Lam, la, kata pada kalimah thayyibah. La ilaha illallah itu. Lam ini bukan sekadar lam nafi. Dia ada lam yang membawa kepada ta'zim. Membesarkan. Sebab itu, harkatnya panjang. 5 harkat. Panggil mat ta'zim. La ilaha illallah. Bagaimana nak ta'zimkan kejadian sedangkan kita tak kenal pencipta? Silat hari bulan, kita hanya kagum dengan kejadian. Tidak kagum dengan pencipta. Ini hati-hati. Kita hari ini, kita kagum dengan ciptaan. Hati-hati. Hati-hati perkara ini. Jangan sesekali tertukar, tuan-tuan. Jangan kagum dengan ciptaan. Tapi kagumlah dengan pencipta. Sebab tu ciptaan-ciptaan yang hebat. Itu dikaitkan ataupun Nabi ajar kita untuk meletakkan, memuji Allah terlebih dahulu. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Dua perkara inilah. Subhanallah, Masya Allah. Sebab kita sedang memuji pencipta pada ciptaan. Kita memuji pencipta pada ciptaan, bukan puji ciptaan. Ta'zim ni membesarkan, rasa kagum, azim. Rasa hebat. Jadi malam ni kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Membesarkan Allah. Sebab apa? Sebab itulah cara kita nak menanamkan, nak mengenal. Itu dengan kita membesarkan sehingga wujud dalam hati kita ini rasa takut. Ini kata gerbang yang pertama itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menukilkan tentang bagaimana rasa khauf. Rasa takut. Bukan perasaan saja, tapi rasa. Perasaan takut ini boleh dibuat-buat, tapi rasa takut ini mesti dengan ilmu.
Dia bukan benda yang boleh dijangka-jangkakan. Maka ilmu apa? Ilmu tentang Allah. Ilmu akidah, ilmu tauhid. Perasaan ini, dia bukan dengan ilmu tuan-tuan. Ini dengan emosi, sangkaan. Sebab tu ada perasaan-perasaan yang kita terbawa-bawa sehingga menjadi sangkaan buruk. Sebagai contoh tadi, takut dengan benda-benda yang membawa khurafat. Hati-hati takut dengan hari-hari yang buruk. Tak ada dalam agama. Hari-hari membawa pada kecelakaan. Tak ada. Takut kepada perkara-perkara yang tak pasti. Takut dengan masa depan. Takut dengan benda-benda yang tidak membawa kepada kemudaratan. Tidak boleh semua perkara-perkara begitu. Tapi bila ada ilmu yang membawa kepada rasa yang sebenar, supaya kita beramal, ada rasa takut. Biar rasa takut tu berada pada seluruh kehidupan kita. Takut akan kehebatan Allah. Contoh, kita ambil tadi api. Api ni membakar, tuan-tuan. Sifatnya. Bila membakar, maka kita takut dengan keadaan bakaran itu. Maka itu perasaan. Tapi bila kata pergi kepada iman, api tidak jadi sendiri. Api tidak jadi sendiri. Api dijadikan. Maka kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS, tengok kita menyambut antara ibrahnya, kita memahami tentang bagaimana Nabi Ibrahim AS mengorbankan diri Nabi Ismail AS. Siti Hajar sanggup mengorbankan menurut perintah Allah Ta'ala. Begitu hebat tanpa ada persoalan-persoalan lain. Api yang berlaku ketika Raja Namrud nak membakar Nabi Ibrahim. Api tidak membakar pada Nabi Ibrahim. Nampak? Walaupun api itu sifatnya Allah buat dia membakar. Tapi sebab api dijadikan oleh Allah. Bila kata api dijadikan oleh Allah, maka sifat-sifat yang memberi mudarat itu adalah dari Allah. Maka sebab tu la syarikalah, la syarikalah. Nah, nampak? La syarikalah, la syarikalah. Nah. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ulang takbir, kita ulang takbir. Dan kalau kita lihat dalam Aidul Adha, kurban, qarib, dekat. Memang bila kata kurban dekat dengan darah. Darah ni memang perkara yang paling kita takut. Sebab melibatkan mati. Tetapi bila kata dengan Allah, tuan-tuan, darah ini pun akan dijadikan untuk mendekatkan diri pada Allah. Dengan darah. Apa maksud dengan darah ni? Sanggup bermatian untuk Allah. Itu maksud takut. Sanggup bermatian untuk Allah. Bukan dengan membunuh diri. Itu salah. Sebab darah, diri, nyawa milik Allah. Bukan kita boleh buat sebarang-sebarang. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Maka dalam konteks takut itu, setelah kita mengenal ciptaannya, maka takut ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Mesti kena ada action dia. Itulah dia. Takut itu datangnya takwa. Saya ringkaskan perbahasan kita pada malam ni. Takwa ni adalah dengan melaksanakan suruhan, meninggalkan larangan. Kalau tengok ciptaan pun begitu hebat, berani kita melawan segala suruhan yang menjadikan kita. Surah Al-Baqarah ayat 21. Kita tengok. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah aku yang menjadikan kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi takutlah kita dengan ciptaan-ciptaan yang begitu hebat Allah jadi. Dan Allah jadikan kita juga ciptaan manusia yang hebat. Maka
Dan pada manusia ini kalau kita lihat ada mati, hidup dan mati. Maka bila ada manusia ni hebat macam mana pun, bila cerita bab mati dia akan lemah. Lemah, takut dia. Memang dia tidak boleh kawal kehidupan, dia tak boleh kawal kematian. Nampak? Maka takut, datang sifat takut untuk melakukan suruhan. Takutlah kita dengan meninggalkan suruhan dan melakukan larangan. Sebab yang menjaga hidup dan mati bukan kita, Allah. Jadi bila begitu, apa yang kita nak? Kita nakkan satu pengharapan, harap, rajak. Bila kata dah buat suruhan, meninggalkan larangan, kita berharap bahawa dengan perbuatan kita itu diterima di sisi Allah. Perbuatan amalan kita. Amalan kita ini diterima di sisi Allah dan amalan ini sebenarnya adalah kurniaan Allah. Kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kurniakan kita amalan. Allah kurniakan kita kehidupan untuk kita melakukan amalan. Lalu raja' ila Allah, harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja' ila Allah, berharap kepada Allah SWT untuk diterima amalan. Dan diampunkan dosa. Seperti mana kita masih berada di waktu wukuf. Antara apa yang dilakukan di situ adalah untuk memohon keampunan daripada Allah. Malam ni tuan-tuan, insya-Allah teruskan nanti, bertakarrub teruskan. Sambung baca Al-Quran, sekejap lagi baca surah Al-Hadid. Dalam ini tentang kekuasaan Allah. Sambung baca, ya. Jangan tak baca. InsyaAllah sambung baca. Nanti duduk baca renung ayat itu dan mohon keampunan daripada Allah. Kerana mungkin kita tak rasa takut kepada Allah. Lalu bagaimana nak harap kepada Allah? Kalau kita tak boleh rasa takut kepada Allah, lalu tak takut dengan Allah, lalu kita tak buatlah suruhan, kita ambil culaslah suruhan Allah. Kita ambil ringan sampai ada soalan mengatakan kenapa kena solat awal waktu. Nampak? Ada. Kita kena berfikir sampai tahap kenapa aku kena melewat-lewat, melambat-lambatkan suruhan Allah. Dan mula kita kena berkata pada diri kita, kenapa kita sanggup melakukan larangan? Apa larangan Allah? Larangan banyak dalam Quran. Contoh saya boleh tekankan sini, la tusyrik billah, la syarikalah, la syarikalah. Jangan syirik. Ini larangan besar. Larangan ni. Syirik kecil itu adalah riak. Walaupun syirik kecil itu riak, tapi dia satu kezaliman yang besar. Apa maksud riak? Riak ini lawannya ikhlas. Kalau nak tengok riak, tengok apa maksud lawannya, ikhlas. Ikhlas apa? Maksudnya apa? Buat kul huwallahu ahad. Kerana Allah, untuk Allah. Baik, berbalik dengan isu amalan kita ini, betapa banyak amalan yang kita buat tanpa sebab, tanpa kita sedar, amalan yang kita buat tanpa kita sedar, banyaknya kita buat semata-mata nak mengharapkan balasan pahala. Pahala pun tidak, mengharapkan balasan dunia, tanpa sedar. Amalan yang kita lakukan tanpa sedar, kita mengharapkan balasan dunia. Hanya ni jadi riak ni. Apa contoh amalan balasan dunia ni? Contoh, isteri berbuat baik. Nak dapat balasan dunia supaya suami layan baik. Solat. Apa nak balasan? Supaya duit banyak. Apa solat je? Solat duha. Ni luar daripada perbincangan pahala, tuan-tuan. Pahala lain. Pahala memang suruhan Allah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bateri ada. Wan Elvira Amir. Jadi sebenarnya memulakan Allah SWT. Jadi sebenarnya memulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Line interrupt. Okey ke? Okey. Malam ni mungkin tak apa, ada tempat yang terdampak. Okey, tak apa. Bateri habis. Okey. Ada yang tak okey, ada yang okey. Tak apa. Jadi sebenarnya memulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi banyak amalan ni yang kita lakukan mengharapkan balasan dunia. Amalan-amalan juga, seluruh amalan. Kita buat amalan-amalan zikir, amalan-amalan kita buat solawat. Ini pun semua, ini walaupun solawat, tapi semuanya itu dipanggil amalan. Lalu, habuannya apa? Dunia. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Habuan dia adalah untuk sila bulan dikenal. Habuan dunia untuk dikenal kita ni beramal. Hati-hati. Sebab tu ada hikmahnya amalan ini hendaklah disembunyikan. Sebab kita tak nak, memang kita dah tak ada, katalah, Ustaz saya dah tak ada dah amalan, yelah tak apalah, suami pun dah tak nak, duit pun dah tak nak, memang kita nak buat kerana Allah. Tapi kamu masih ada nak dikenal. Sebab apa nak dikenal? Sebab orang tahu anda beramal. Allahu Akbar. Tuan-tuan, antara yang boleh orang tahu kita beramal adalah amalan yang basic je. Contoh solat. Solat wajib. Solat fardu. Adakah orang tulis kat status, Allah rindunya nak solat zuhur? Ada? Ada tak? Allah rindunya nak solat asar. Tak ada, tuan-tuan. Orang kata gila kamu ni. Tapi ada tak kalau kata Allah rindunya nak tahajud? Jadi lain. Nampak? Jadi, yang wajib itu yang dibenarkan. Contoh, isteri. Taat suami. Ini amalan wajib. Dia memang kamu wajib taat suami. Nak cerita, saya seorang isteri yang taat, saya tak payah cerita. Tapi nak cerita pun tak apa. Sebab benda taat, benda yang biasa. Anak yang taat kepada mak, itu benda biasa. Tapi isteri ni, dia bukan buat ketaatan, dia buat kebaikan. Biasanya isteri dia buat kebaikan untuk suami. Tuan-tuan tahu apa beza kebaikan dengan ketaatan? Ketaatan ni adalah suruhan dan larangan daripada suami yang selari dengan Allah dan Rasulullah. Kalau suami kata, abang tak suka kamu buat begini. Dan dia buat. Abang nak kamu kena solat awal waktu, ikut abang solat. Okey. Abang nak kamu jangan expose dengan dunia. Okey. Ada arahan. Ada arahan yang datang daripada seorang suami yang nak memastikan isteri dia melakukan ketaatan. Dia surat, abang tak mau, abang tak suka, abang tak nak. Ada larangan. Ada larangan dan suruhan. Dan suruhan tu pula mesti berselari dan bertepatan dengan apa yang Allah nak. Abang nak kamu cari duit, kerja cari duit. Itu bukan suruhan yang wajib ditaati. Kerana apa? Itu terkeluar daripada syariat. Sebab isteri tak wajib mencari nafkah. Maka itu tidak boleh. Kalau tak buat pun tak berdosa. Tapi ni yang wajib-wajib ni. Contoh, menguruskan rumah tangga. Itu dah memang kewajipan juga sebagai seorang isteri. Memang. Sebab uruf ataupun lumrah wanita itu yang menguruskan. Suri teladan. Nampak? Suri rumah. Memang menguruskan. Ada beza. Tapi kebaikan ni, benda yang tak disuruh oleh suami, bagi. Tak disuruh pun. Tapi buat kebaikan untuk suami. Lain.
bagi duit, abang ni duit bang. Suami tak suruh pun. Bagi sebab dia suami pun tak apalah, silakanlah. Tapi dia buat atas kebaikan lah. Tapi apabila diketahui umum, masak selalu, masak ikan siakap 3 rasa, masak itu kebaikan. Itu bukan suruhan. Tak semestinya masak. Isteri tak wajib masak mengikut, orang kata apa, mesti nak masak macam ni. Tak wajib. Tapi menyediakan makanan itu suruhan. Dia begini, ada suami yang menyuruh mengikut kemahuan nafsu. Bila menyuruh mengikut nafsu, tak wajib buat. Anda kena faham tu. Ni abang nak kamu buka tudung, tak wajib, apatah lagi melanggar agama. Ni masaklah yang sedap-sedap hari biar, masak ikan siakap 3 rasa, masak kari, masak itu, masak lobster, masak ketam. Tak wajib. Dia kena faham. Suami jarang suruh, macam mana ustaz? Ikutlah suruhan agama. Kalau suami tak gerti suruh, tengok apa yang Nabi suruh pada suami, pada isteri. Belajar, contoh. Tak semua suami memang suka menyuruh. Tapi apa yang Islam suruh? Jaga maruah. Jagalah maruah diri. Jaga solat. Jaga aurat. Jaga maruah tu jaga aurat. Kemudian taat. Suami tak bagi, sunat tetap sunat. Amirah Khairuddin. Amalan sunat itu puasa sama. Mesti dengan keizinan suami. Suami nakkan mungkin berhajat, kita tak tahu. Suruhan mesti keluar arahan. Tak ada dia diam, dia tak ada. Suruhan mesti keluar arahan. Siti Khadijah. Jadi suami dah tak boleh nak ngarah, nak buat macam mana? Anda kena cari ilmu lah apa pelengkap diri anda tu. Kalau ikut pada kedudukan, memang itu mesti. Mesti keluar arahan dan suruhan. Jadi sama sebab kebaikan, segala amalan yang sunat. Sebab suruhan suami itu wajib. Kita nak buat amalan yang sunat, maka kena selesaikan yang wajib, baru lakukan yang sunat. Apatah lagi amalannya harus. Sama dengan puasa sunat. Sebab itu wanita ni dia ada line special sikit, special line ni. Dia boleh masuk pintu mana nak masuk. Sebab amalan memenuhi suruhan suami itu amalan yang besar, sehingga Nabi kata masuklah pintu mana nak masuk. Pintu puasa, pintu baca Quran, pintu tahajud, pintu sedekah. Kita kena faham. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat kepada perbahasan ini, berbalik, ini bukan nak cerita pasal suami isteri ni. Saya nak cerita contoh amalan. Jadi buat biar mengenal Allah. Buat biar mengenal Allah. Mengenal apa yang Allah suruh, yang Rasulullah suruh. Bukan buat sebab untuk dapat habuan dunia. Apatah lagi dunia ini tidak disuruh oleh Allah untuk kita dapatkan habuan dia. Sebab dunia bukan balasan untuk orang beriman. Balasan orang beriman itu syurga. Jadi sedang jemaah yang bukan Allah. Ustaz, takut pada Allah tu ada label-label ke? Sebab kadang kita memang ada rasa takut, tapi macam boleh sempurna jika dilihat dari label ketaatan. Takut ni dia tak ada label. Cikgu Amir. Takut dia takut je. Dia tak ada label 1, label 2, takut tak ada. Dia takut ni adalah diukur dengan bagaimana kita semakin faham tentang suruhan Allah. Jadi bukan label takut tu makin dekat ke, ataupun dia ni takut dah sempurna ke. Dia ketakutan itu adalah kita kena faham. Dah tu boleh ke kita nak pilih siap-siap pintu Ustaz? Puan Siti Khadijah. Pilih siap-siap, bukan yang masuk nak pilih sekarang. Bukan nak masuk pintu puasa. Saya nak masuk pintu puasa. Tak, maksudnya kerana kita tak sempat nak buat amalan-amalan tadi. Lalu nak masuk nanti. Pastikanlah nak masuk syurga, baru boleh pilih pintu mana. Kalau tak masuk syurga, nak pilih macam mana? Jadi nak masuknya, saya nak bagi tahu, specialnya wanita ini memang dijadikan itu tujuannya, purpose memang untuk suami.
Jadi memenuhi keperluan apa segala hajat suami yang tidak bercanggahan, bersalahan dengan agama. Selagi mana tidak menghalang amalan yang wajib. Seperti solat, menuntut ilmu. Itu amalan yang wajib. Segala apa yang ada pada Allah, itu kita wajib pada menimbulkan, menanamkan rasa takut. Takut tak dapat rahmat Allah, takut dengan murka Allah, takut tidak mendapat pertolongan, semua. Apa sahaja yang dikaitkan dengan Allah. Takut dengan segala apa yang ada pada Allah Ta'ala itu, kekuasaan. Dia biasanya, kalau kita nak faham, takut ini, begini, saya bagi tamsil. Sebab dalam bab ni, inilah adalah bab iman. Bila bab iman, kalau rujuk pada surah An-Nur ayat 35, Allah kata apa? Wa yaribullahu al-amsala linnas. Beri tamsilan. Okay, baik. Tamsil ni, bagi tamsil. Wa yaribullahu al-amsala linnas. Supaya manusia ni nampak, faham. Baik, saya bagi tamsil begini. Sebab benda iman ni benda yang gaib. Lalu kita bagi tamsil yang akal boleh digerakkan untuk merenung, yatafakkarun. Sebab kita sedang dah berbincang bab iman ni, lalu kita kena libatkan akal untuk ditundukkan. Okey. Akal ni nak tunduk balik. Okey. Baik. Maka takut ni saya ambil tamsil kepada pihak penguasa, penguat kuasa. Yang kita takut ni tentang kuasa. Kalau kita lihat pada penguat kuasa, maka maksud takut itu adalah dengan kita apa? Apa yang ada pada penguat kuasa tu, semua kita takut. Apa peranan dia? Itu kita takut. Kalau dia saman kang, kalau dia tarik lesen kang, kalau disekat kang, semua apa saja kekuasaan, tugas dia yang dia boleh buat. Maka kita kena takutlah dengan tugas itu. Maka jangan cuba-cubalah. Contoh, sebab tu tadi cikgu ambil, kenapa takut ni tak ada level? Sebab kalau dengan polis, dengan pihak penguat kuasa, bagaimana kita nak levelkan siapa yang paling takut dengan polis, paling takut dengan penguasa? Tak ada nak level, sebab jika benar kamu takut, bawa sekadar apa yang wajib yang dibawa. Apa yang penguat kuasa? Takkan kita nak ukur saya sebenarnya, saya bawa, tapi saya tak takut dengan penguat kuasa. Ya ke? Habis tu kalau bawa, kenapa tak takut pula? Sebab kamu takutlah kamu bawa lesen tu. Tapi sebenarnya level takut saya belum sampai ke muncak lagi pun. Dah bawa tu, takutlah tu. Nak tahu bila tak bawa lesen. Tengok macam mana tergeletar hati. Tengok ada Roblox lagi. Dia benda yang benda subjektif ni, benda gaib. Diukur mesti berbalik pada syariat. Contoh, solat awal waktu. Tanda kita takut dengan Allah, makin awal lah solat awal waktu. Bagaimana kita nak mengatakan tahap kesempurnaan takut itu sebenarnya subjektif? Sekiranya ukurannya itu berbalik kepada syariat. Sebab itu syariat, hakikat itu tidak boleh dipisahkan. Ataupun tak bawa. Lesen mana lesen? Tak bawa cikgu, tuan. Tapi saya takut dengan tuan. Dah tu lesen mana? Saya takut, tolonglah tuan. Tolonglah. Tolong ke dalam. Menangislah macam. Nak pula kena tangkap. Buat salah. Menggigil-gigil takut ni. Takut. Tak dikiranya. Tak dikiranya. Jadi kalau takut kena tangkap, jangan buat. Jadi apa saja hal perihal penguat kuasa yang ada pada penguat kuasa itu, maka takutlah. Macam itulah. Jadi, apatah lagi yang maha berkuasa. Takut pada yang maha berkuasa. Tuan-tuan tahu apa maksimum yang maha berkuasa boleh buat? Hancurkan semuanya. Segalanya. Itulah kiamat. Dan setelah dihancurkan, Allah kekalkan pula di dalam neraka. Apa ketakutan lagi kita nak bincangkan dalam bab ni? Kalaulah
hancurnya itu boleh, sebelum kiamat pun Allah boleh hancurkan. Lepas hancur ingatkan dah selesai, lepas tu Allah kekalkan pula di dalam neraka. Apa level perbincangan lagi kita nak bincang sebenarnya? Sebenarnya yang dilihat itu adalah apabila hati kita terhijab terus dengan apa yang nak dibincangkan. Itu saja. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT. Maka disimpulkan di sini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teruskan. Bagaimana kita nak takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita nak musahkan dan kita nak merasakan Maha Berkuasa. Dan kita bila dah takut kepada Maha Berkuasa, lalu datanglah amal. Nah, datanglah amal. Sebab tu amal lah sebab takut Allah. Takutlah kita kepada Allah, lalu kita beramal lah. Maka di situ datangnya harap kepada Allah. Haraplah. Sebab takut itu tidak habis di situ, kerana pada amalan Allah berikan ganjaran. Itu hebatnya Allah Ta'ala ini. Allah SWT di dalam kita mengenal Allah tu yang maha berkuasa hebat, pada di sisi Allah, rahmat Allah itu begitu luas. Maka kita harapkan ganjaran pahala. Tak nak lagi kita tengok dunia dah. Kita tak ada berpaling dah pada dunia. Dunia ni adalah urusan kita, keperluan kita. Jadi apa saja yang diperlukan pada dunia, minta. Minta tuan-tuan, minta dunia. Uruskan mudah. Ya Allah ada hutang. Minta nak selesai hutang. Ustaz, dia cikgu tertipu dengan sifat rahman. Bukan tertipu, maksudnya tak ada ilmu lah tu. Dia tidak pergi kepada tahap takut. Dia terus menjangkau kepada harap. Sepatutnya kenal takut. Takut. Kena kenal dengan takut. Mana mungkin orang yang takut kepada Allah tiba-tiba ambil kesempatan untuk percaya dengan rahmat. Ini benda yang bertentangan. Ini benda yang bertentangan sebenarnya. Bermaksud dia tidak melalui jalan takut. Dia tidak melalui jalan takut. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali Ta'ala meletakkan jalan utama itu takut. Tapi soalannya adalah bagaimana nak takut Allah, sebab kita banyak takut selain Allah. Itu je soalan dia. Takut bersifat khafi, bukan bersifat zahiriah, lahiriah. Takut lahiriah itu adat. Itu diharuskan. Takut adat. Tapi yang kita bimbang ni takut yang bersifat khafi, yang tersembunyi dalam hati kita. Takut dengan kehilangan nikmat. Takut dengan kehilangan rezeki. Takut dengan kehilangan kasih sayang. Takut dengan kehilangan masa depan. Benda-benda yang dijamin oleh Allah, ditakbir urus oleh Allah. Bagaimana kita nak takutkan Allah? Lalu kita asyik dengan rahmat. Ya Allah kurniakan rezeki. Ya Allah, kita nak rahmat Allah. Tapi orang sama tak takut Allah. Macam mana? Tak boleh. Dia takkan jadi. Jadi sidang jemaah yang memerlukan Allah SWT. Maka ibarat, kata Imam Al-Ghazali Ta'ala, ibarat sayap burung. Kedua-duanya itu dikembangkan dengan selari dan sekata. Sampai mana kita boleh bagi nasihat? Dia nasihat ni tak ada had sebenarnya. Sampai hati kita bersih. Hati kita bersih, nasihat. Jangan pernah kenal erti penat. Hati kita kena bersih. Bersihkan hati. Nasihat itu sebenarnya mendidik kita untuk bersihkan hati. Kadang-kadang kita nasihat ni dengan keadaan kita sendiri yang tidak jelas dengan apa yang kita nak nasihatkan. Mungkin kita pun tidak berpuas hati dengan keadaan orang yang dinasihati itu. Maka datanglah pergaduhan. Kita beramal kerana takut. Bagaimana nak tahu amal itu guna Allah? Sebab itulah takut tu tak utama. Sebab kita tak ada amalan. Bila ada amalan, amalan tu dari siapa? Dari Allah kan? Contoh, kita takut Allah. Yang kita beramal. Dah takut Allah. Allah tu maha kuasa. Baik, bila takut Allah, Allah maha kuasa, maha berkuasa. Jadi amalan yang kita dapat ini, dari siapa? Dari diri kita kah? Berkuasa menghidupkan, tengok Allah akan present, memperkenalkan mesti kait dengan hidup dan mati. Tengok surah Al-Hadid tuan-tuan. Allah kaitkan hidup dan mati. Yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit.
Bila kata hidup dan mati, soal, kita ni sebelum kita ni mati ke hidup? Mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku? Sedangkan kamu mati. Bermaksud asal kita mati. Bila mati sebelum ini, ada amal tidak? Kita ada amal tidak sebelum ini? Tak ada lah amal. Dah kita hidup, mana datang amal? Dari Allah. Maka takutlah amalan ini dikhianati. Dahlah dari Allah dikhianati. Kita khianat amalan ini mengatakan dari diri. Sedangkan kita mati. Sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Maka kita takut amalan yang Allah bagi itu kita sia-siakan. Kita takut contoh malam ni. Kita dah ada satu, Allah izin kita untuk terus duduk dalam majlis ilmu. Allah bagi izin kita dah boleh beramal. Sebab tu ulama cukup mengingatkan kita. Amalan yang kita lakukan tanpa ada kefahaman, bimbang-bimbang kita akan tinggalkan. Kita khianat amal. Kenapa? Kita merosakkan amalan itu. Kita tinggalkan bermaksud kita rosakkan amalan itu dengan nampak diri. Itu maksudnya takut kepada Allah. Di saat kita beramal, kita takut amalan itu kita khianati. Dengan kita berharap pada dunia. Mana tadi? Ni dia. Amalan dari Allah, balasan dari dunia. Macam mana tuan-tuan? Macam mana kita nak tak bolehlah amalan dari Allah, harap balasan dunia. Suami dari Allah, harap balasan dari suami. Patut harapkan balasan dari Allah lah. Ya Allah, aku dah buat baik ni dengan suami, ya Allah. Mudah-mudahan kau terimalah amalan, ya Allah. Rahmatilah aku, ya Allah. Jadikanlah setiap gerak-geriku pahala, ya Allah. Minta pahala. Memang Allah suruh minta pahala. Tidak dia berkaitan dengan tidak ikhlas. Sebab pahala itu di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Macam malam ni kita menerus-terus minta diampunkan dosa, tuan-tuan. Lawan kepada dosa, pahala. Lawan kepada dosa, pahala. Nampak? Jangan khianati amalan. Benar, cikgu. Maka kita akan sentiasa beramal dengan sebaik-baiknya kerana kita nampak, kita takut amalan ini kita salah guna untuk dapatkan dunia. Allahu Akbar. Saya ulang lagi sekali, dan ini apa yang diajar oleh Nabi. Nak dunia, minta dengan Allah. Direct minta. Jangan ada perantara-perantara sehingga ada khurafat-khurafat yang dilakukan untuk mendapatkan dunia. Jangan main-main. Jadi minta, ya Allah nak selesai hutang, ya Allah. Minta, Nabi pun ajar doa. Allahumma inna na'uzuka minal hammi wal hazan, wa na'uzuka minal ajzi wal kasal, wa na'uzubika minal jubni wal bukhl, wa na'uzubika minal ghalabati dani wa qahrir rijal. Tapi ayat tu atas tu ada sifat-sifat dia. Jangan sedih dengan hutang, jangan rasa malas, jangan kedekut. Tu bila hilangkan semua perangai ni, selesailah hutang lagi. Ini dah lah hutang, lepas tu malas pula tu, kedekut pula tu. Macam mana nak selesai hutang? Kedekut masa. Suruh mengaji, tak mau mengaji. Malam ni ustaz, saya sibuk bertakbir daripada pagi tadi sampai ke sudah ni. Takkanlah tak boleh bagi 1 jam nak mengaji sekejap. 1 jam je. Kesibuk buat ketupat, lemah lagi, dan lagi. Allah mak ustaz. Bukan selalu. Dah tu. Ni pun kita berkuliah malam raya bukan selalu. Ni lah tahun ni sekali. Tahun ni lah kita berkuliah malam raya. Ni. Tahun depan wallahualam tak sempat ke tidak jumpa lagi. Tu maksud dia. Sebab tu beramal itu kefahaman. Nak dunia malam ni tuan-tuan. Malam ni makbul doa. Tolong tuan-tuan, doa dah minta. Jangan minta untuk diri sendiri. Jangan dalam doa jangan ada kesombongan, keakuan. Doa tolong doakan orang lain sekali tuan-tuan. Ya Allah tolong doakan. Mudahkan ya Allah. Mudahkanlah si fulan ya Allah. Jika dia ada hutang ya Allah tolonglah lansaikan hutang dia ya Allah. Ya Allah tolonglah saudara aku ni. Ya Allah tolonglah jiran aku. Tolonglah adik-beradik tolong. Tuan-tuan. Diri doa juga. Tapi jangan penting diri. Dalam doa pun datang juga sifat keakuan. Doa untuk orang lain. Doa ya Allah. Nampak benar susah tu ya Allah. Permudahkanlah Allah. Hajat ni banyak ni ya Allah. Tentang COVID ni ya Allah. Permudahkanlah ya Allah. Macam tu. Lepas tu beramal lah balik. Beramal takut. Amal betul-betul. Bersyukur. Ya Allah terima kasih ya Allah kau bagi aku beramal. Bila ada amal jangan rasa ada. Jangan mula-mula lekeh orang. Ni puasa tak?
Macam mana boleh tak puasa Arafah? Oh, kita question orang boleh. Tahu tak betapa besarnya? Jangan tuan-tuan. Benda tu makam sunat. Jangan buat orang rasa bersalah pula. Puasa yang wajib pun kalau tak larat boleh buka. Ini kan yang sunat. Oh, saya dah amalkan lama dah. Amboi. Siap cakap lah tu. Setakat hari ni 10 tahun. Alhamdulillah. Saya berjaya mengekalkan puasa Arafah. Saya bukan Arafah, start pada awal. 1 Zulhijjah saya dah puasa dah. Oh, cerita. Tak tahulah. Rasa macam ringan dia rasa. Amboi. Kawan tu, diam dia. Siap tabur lagi tu. Cuba beramal ni. Kuat sikit azam dia. Azam kuat sikit. Jangan. Kita tak tahu level orang. Tu boleh. Kita tak tahu level ikhlas orang macam mana. Mungkin dia tak ada amal sehebat kita. Tapi ikhlas je mengalahkan kita. Sebab ikhlas ni bukan duduk pada amalan. Ikhlas duduk pada hati. Beramal sedikit. Ikhlasnya membukit. Allah Akbar. Kita beramal membukit. Ikhlas dia secubit. Amalan kita membukit. Ikhlas secubit. Kawan tu amalan secubit. Ikhlas membukit. Macam mana tuan? Menanglah kat kawan yang amalan secubit. Ikhlas membukit. Yang kita amalan membukit. Ikhlas secubit. Amalan harapkan balasan dunia. Amalan dari Allah minta dunia melalui amalan. Mana boleh? Boleh. Ada dipanggil tawasul. Itu tawasul lain. Itu perantara. Maksudnya mudah-mudahan. Susah-susah beramal ni Allah mudahkan dunia. Itu okey. Ini direct minta tu. Bagaimana? Baik, jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahanlah. Sikit sebanyak malam ni. Dengan ada masa berbaki lagi ni. Ya Allah. Sambil tu niat dalam hati ni. Ya Allah berkat kita dalam duduk dalam taman Raudah min Riyadhil Jannah ni insya-Allah. InsyaAllah saya doakan semuanya yang ada yang sedang menonton pada malam ni insya-Allah segala hajat insya-Allah makbulan dan Allah angkat doa kita semua menjadi doa yang sentiasa dimakbulkan oleh Allah bila-bila masa tuan-tuan. Sebab hajat kita bukan pada malam ini saja, hajat kita pada setiap masa. Jadi saya doakan semuanya yang menonton malam ni, yang beri masa ni, mudah-mudahan kepada semuanya di atas permintaan kabulkan segala hajat, di atas permintaan yang ada, di atas setiap keadaan yang sangat memerlukan ini. Mudah-mudahan Allah permudahkan semuanya, Allah perkenankan seluruhnya dan Allah kurniakan kesembuhan ke atas khususnya Malaysia dan seluruh dunia. Maka dibebaskan daripada COVID ni insya-Allah. Dan sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kesempatan juga malam ni insya-Allah. Tak ada lain yang diminta Allah dengan diampunkan seluruh dosa kita. Seluruh dosa kita. Dan kita mohon kepada Allah SWT agar memilih kita dimasukkan dalam syurganya tanpa hisap. Tuan-tuan, syurga tidak akan dapat dengan amalan. Syurga dapat dengan kita meminta kepada Allah. Memintalah dengan kita mengenal Allah yang Maha Memberi. Jadi dalam kita nak meminta, kita kena sedar diri kita. Apa amalan yang kita lakukan. Tu betul-betul nak kait dengan amalan balik. Layakkah kita meminta ni susah-susah untuk beramal pun tak ada. Nak susah-susah dengan kuliah pun tak ada. Nak susah-susah awal waktu pun tak ada. Tiba-tiba nak meminta. Sedangkan semua benda kena minta. Di mana pertukaran kita ni? Tu je. Di mana tahap kesusahan kita ni? Lalu kalau kita nampak kita nak bersusah-susah, maka insya-Allah, maka harapan cerah. Sebab tu tengok jalan Nabi semua jalan susah tuan-tuan. Kalau kita nak jalan senang, itu bukan ibadah. Itu rehlah. Tu kita rehlah. Ibadah memang susah, kerana susah itu ganjarannya syurga Allah. Masya Allah. Syurga Allah ni apa? Kalau boleh ditamsirkan tuan-tuan, kalau 60 tahun kita susah, 70 tahun kita susah, demi kesenangan yang kekal selama-lamanya, berbaloi tidak? Berbaloi. Sebab tu Allah kata orang beriman takkan rugi. Tidak pernah rugi. Kerana ganjarannya kekal menanti. Kekal tuan-tuan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan semua yang menonton malam ni dikabulkan seluruh hajat insya-Allah. Yang sempit dilapangkan, yang susah dimudahkan, yang berat diringankan, yang sakit disembuhkan, yang jarak dirapatkan, yang bergaduh didamaikan. Seluruhnya ya Allah. Turunkan rahmat-Mu ya Allah kepada semua yang sedang menonton malam ni. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Khair. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, takat itu saja perbincangan kita pada malam
yang penuh barakah ni insya-Allah. Mari kita tutup dengan sama-sama kita membaca surah Al-Mulk insya-Allah. Mudah-mudahan dan sambung untuk bacaan surah Hadid nanti ya. Baik insya-Allah. Allah Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, berakhirnya dengan bacaan itu tadi, maka berakhirlah kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah terima seluruh amalan kita dengan sebenar-benar amal, dengan asbab kita mengenal, insyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi pada siaran yang seterusnya. Mohon ampun maaf daripada saya di atas segala kekurangan, terkasar kata, kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Teruskan berdoa, teruskan berharap kepada Allah SWT. Puji-puji Allah SWT dengan membesarkan dengan segala ketakzimannya, keagungannya di atas segala ciptaan yang begitu hebat, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Ar-Rahman. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu akbar.